Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Dalam membahaskan belanjawan 2012, saya bercadang untuk mengemukakan 4 perkara. Perkara pertama ialah berkaitan dengan isu-isu atau hal-hal dalaman negeri Kelantan. Datuk Yang Pertua, baru-baru ini Petronas mengumumkan satu operasi mengeluarkan hasil minyak dan gas di kawasan yang disebut Malay Basin PM301. Saya difahamkan bahawa pengeluaran daripada medan bumi dan suria telah pun diusah hasil seawal April 2011. Medan bumi itu mengandungi 14 telaga, 12 sedang beroperasi dan 4-nya masih lagi reserve. Ini membabitkan syarikat HES Cari Gali dan Petronas. Medan Suria pula mengusaha hasilkan gas dengan reserve-nya disebut berjumlah 1.7 trilion cubic feet. Itu juga 16 telaga, 12 beroperasi, 4 reserve. Dan gas itu dibawa nun jauh ke Terengganu, kira 400 km jaraknya, berbanding 130 km saja dengan pantai Kelantan. Ini diusahakan oleh Shell, pemegang konsesi, dengan Petronas. Datuk Yang Dipertua, perkara yang saya ingin timbulkan ialah kenapakah pengeluaran medan bumi dan suria di Malay Basin PM301 ini tidak diumumkan hasilnya. Saya tidak menyentuh mengenai tuntutan royalti yang sekarang menjadi kes mahkamah, tetapi ini adalah satu kawasan pengeluaran baru April 2011 yang kita dengar ujung-ujung, kita terpaksa melakukan sedikit kerja rumah untuk mendapat angka-angka ini dan memilih untuk bertanya kepada Parlimen ini. Ya, kenapakah tidak ada pengumuman mengenai usaha hasil ini? Kita ingin tahu berapakah nilai hasil minyak yang telah dikeluarkan sejak April 2011, berapa pula hasil gas. Hasil ini merupakan hasil bumi negeri Kelantan. Ya, kalau cincin masuk 24 juta pun kita boleh isytihar, takkanlah hasil minyak dan gas tak boleh kita isytiharkan. Ya, kita ingin dapatkan penjelasan ini. 400 km nak dibawa ke Terengganu itu harus membayar piping cost-nya, Datuk Dipertua dengan izin, 2 juta US dollar 1 km. Kalau dibawa ke Kelantan cuma 150 km. Ya, kita dengar di sana katanya kerana kemudahan atau fasilitis, plan fasilitis di Kertih itu sudah pun tersedia. Kabarnya gas itu mempunyai carbon content, kandungan karbon yang tinggi. Saya percaya dengan teknologi terkini, isu memproses gas yang mempunyai carbon content tinggi bukan lagi menjadi isu. Bayangkanlah Kelantan dapat dibangunkan dengan rancak jika sekiranya kerajaan pusat betul-betul ikhlas untuk membantu dan menghormati prinsip federalism, menghormati hak negeri Kelantan sesuai dengan perjanjian. Datuk Yang Dipertua, perkara kedua ialah saya juga ingin bertanyakan kepada kerajaan, jalan 4 lorong daripada Kota Baru ke Melo itu telah pun di-award, dianugerahkan pada Julai 2008 dan bayaran pendahuluan RM5 juta juga telah diberikan kepada syarikat Redland. Saya ingin bertanyakan berkenaan status semasa jalan 4 lorong itu yang tak nampak keadaan seperti mana yang sepatutnya. Datuk Yang Dipertua, di Kelantan panjang landasan kereta apinya, banyak beberapa stesen kecilnya. Dan tanah-tanah stesen kereta api itu dimiliki oleh Perbadanan Aset Kereta Api. Hari ini Perbadanan Aset Kereta Api ini berhutang bayaran cukai tanah pada kerajaan negeri dengan jumlah yang agak besar, iaitu setakat Julai 2010 jumlahnya ialah 30.216 juta. Jadi pada kesempatan sebagai ahli parlimen dari negeri Kelantan, saya ingin mendapat penjelasan khususnya daripada Kementerian Pengangkutan, di mana Perbadanan Aset Kereta Api di bawahnya
bilakah bayaran cukai tanah kepada kerajaan negeri boleh dilunaskan, boleh disempurnakan, boleh diselesaikan. Sudahlah sekian lama Kelantan tu agak dipencilkan. Ini sejak zaman British lagi. Tak ada pelabuhan, tak ada lebuh raya, tak ada lapangan terbang bertaraf antarabangsa, tak ada landasan kereta api yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Dalam keadaan ini, saya percaya tumpuan yang berlebihan, pembangunan yang tidak seimbang itu telah memangsakan negeri Kelantan sekian lama. Namun itu tidaklah mematahkan semangat kami. Sambutan Hari Malaysia dan Hari Kemerdekaan terus kami sambut. Macang menjadi tuan rumah Datuk Yang di-Pertua. Malangnya, latihan-latihan yang dibuat membabitkan peserta pembarisan, termasuklah pelajar-pelajar sekolah yang telah pun berlatih berhari-hari. Tiba pada hari perarakan, datang arahan daripada pengarah pelajaran negeri melarang pelajar-pelajar sekolah daripada lebih 20 sekolah menengah daripada turut terbabit. Ini saya fikir perkara yang perlu diberikan perhatian, teguran oleh kementerian dan menteri yang berkenaan. Janganlah institusi sekolah dan anak-anak sekolah ini dipolitikkan sampai demikian sekali kerana dendam politik daripada 1-2 penjawat jawatan awam yang tidak bertanggungjawab seperti ini. Datuk Yang di-Pertua, saya beralih kepada tajuk saya yang kedua. Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan turut mengumumkan satu daripada projek besar yang akan dilaksanakan pada tahun depan ialah projek landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru. Saya mengikuti isu mengenai projek ini sudah sekian lama. Ideanya sudah pun dimulakan sejak tahun 2000-2001 lagi, Datuk Yang Pertua. Ini dalam kerangka besar nak menghubungkan, ini dipanggil land bridge, antara Malaysia China. Ya. Kalau China itu membangunkan landasan kereta api elektrik, kereta api laju ini sudah tahap akhir. Mereka dah nak roll out dah projek high speed train mereka ini. Ya. Kebanggaan mereka ialah Beijing Shanghai 1318 km, siap dalam masa 3 tahun, 33 bilion US dollar. Hari ini perjalanan Beijing Shanghai itu cuma 5 jam. Ya. Cuma ada sedikit setback. 2 Julai 2011 memang ada kemalangan yang membabitkan kereta api laju kerana dipanah petir, maka lokomotif terhenti, datang gabak daripada belakang dan akhirnya menyebabkan kemalangan yang menyebabkan 35 kematian. 2001 ini kerajaan Malaysia secara G2G telah pun memasuki perbincangan dengan kerajaan negeri China, dan satu surat niat, letter of intent, telah pun dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia kepada syarikat Republik Rakyat China, iaitu China Railway Engineering Corporation. Ya. Dan mekanisme pembayarannya waktu itu, iaitu Menteri Kewangannya ialah Tun Dr. Lim Leong Sik. Mekanisme pembayaran yang dipersetujui ialah Malaysia membayar dengan minyak sawit dan China akan membangunkan projek landasan elektrik berkembar Gemas Johor Bahru dengan kos 29.7 bilion ringgit pada masa itu. Maka syarikat China ini, CREC ini pun buka office di Kuala Lumpur. Mereka mulakan kerja-kerja awal. Desainnya, costingnya, kuantitinya, schedule kerjanya, prosedur, counter trade dan sebagainya. Kemudian kerajaan kita juga telah membuat keputusan bahawa syarikat China ini akan hanya terbabit dalam kerja civil dan track work portion. Manakala Mitsui & Co telah dipilih sebagai company atau syarikat yang membekalkan materials dan sistem kerja. Pada kesempatan membicarakan tajuk projek landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru ni, Datuk Speaker, saya ingin mengemukakan persoalan pertama, apakah status semasa projek landasan apabila ianya diumumkan oleh Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan baru-baru ini. Berapa harga kontraknya? Apakah counter trade agreement kekal sebagai satu mekanisme pembayaran? Bagaimanakah kedudukan local participation, penyertaan syarikat tempatan? Bagaimanakah kerajaan memastikan transfer of technology, training dan local manpower itu dibabitkan? Bagaimanakah terma-terma pembayaran yang akan dilakukan?
apakah local content yang akan digunakan. Saya mengikutinya sehinggalah Oktober 2009. Saya dipahamkan Jemaah Menteri telah pun bersetuju bahawa syarikat Republik Rakyat Cina ini kekal terlibat. Sehingga Oktober 2009, Jemaah Menteri dipahamkan bersetuju bahawa syarikat Republik Rakyat Cina masih lagi akan terbabit. Kerajaan telah meminta supaya Republik Rakyat Cina mengemukakan 5 syarikat untuk kerajaan Malaysia pertimbangkan bagi terlibat dengan projek ini. Kerajaan kita juga telah pun selesai melantik sepakat setia perunding untuk menilai kesesuaian kontraktor dari Republik Rakyat Cina. Saya ingin bertanyakan pada ketika ini, apakah kos yang telah dibayar setakat ini kepada sepakat setia perunding, apakah syur-syur yang telah dibuat, dicadangkan oleh syarikat perunding ini dari sudut teknikal dan kewangan. Datuk Yang di-Pertua, pada masa yang sama juga KL Consult telah pun dilantik untuk menyediakan Statement of Need, SON, yang bagi membabitkan syarikat ini. Pada masa yang sama, ketika kerajaan sudah pun mengadakan persetujuan di peringkat G2G dengan kerajaan Republik Rakyat Cina, saya dipahamkan kebelakangan ini sudah ada desas-desus bahawa syarikat asal yang dipersetujui, iaitu China Railway Engineering Corporation, itu sudah pun beralih kerana minat kerajaan sekarang bukan lagi kepada China Railway Engineering Corporation, tetapi kepada satu lagi syarikat daripada Republik Rakyat Cina. Saya mohon kerajaan untuk memberikan penjelasan terhadap isu ini ketika Perdana Menteri mengumumkan projek landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru ini adalah antara projek besar yang akan dilaksanakan di bawah Belanjawan 2012. Datuk Yang di-Pertua, Perdana Menteri juga menyebut mengenai rancangan untuk menyenaraikan Felda Plantation melalui vehikelnya Felda Global Venture di bursa saham. Isu penyenaraian memerlukan penelitian terhadap isu tata kelola dan juga elemen check and balance, semak dan juga seimbang. Ya. Hari ini juga media melaporkan temu bual dengan pengerusi Felda Tan Sri Issa Samad yang mengesahkan bahawa beliau akan dilantik sebagai pengerusi Koperasi Pemodalan Felda KPF. Dia sebut hari ini. Kenapa? Kerana pelantikan itu mengikut undang-undang. Sekarang Tan Sri Issa adalah pengerusi Felda Holdings. Ya. Tan Sri Issa juga adalah pengerusi Felda. Dia bakal jadi pengerusi KPF. Dia juga adalah pengerusi Yayasan Felda menggantikan Dr. Yusof Noor. Saya ingin membangkitkan beberapa persoalan. Ya. Akta Koperasi 1993 dan Undang-Undang Kecil KPF adalah undang-undang yang mengawal perjalanan koperasi. Akta ini mensyaratkan orang yang telah menjadi ahli selama 2 tahun sahaja layak menjadi anggota lembaga. Saya dipahamkan pelantikan Tan Sri Issa mesti juga tertakluk kepada peruntukan ini. Walhal Tan Sri Issa cuma baru diterima menjadi anggota KPF pada 22 hari bulan 6 2011. Belum lagi genap 2 tahun. Ya. Undang-undang kecil KPF perkara 36/1/B menyebut dari hal kaedah atau tata cara pelantikan 3 anggota lembaga yang dilantik oleh lembaga Felda. Siapa yang layak menjadi anggota KPF? Bahagian 4 Undang-Undang Kecil KPF ini menyebut mereka ialah peneroka Felda, isteri dan anak-anak. Koperasi peneroka Felda, kaki tangan Felda, isteri dan anak-anak. Koperasi kaki tangan Felda. Maksud kaki tangan Felda yang layak menjadi anggota KPF hanyalah kaki tangan yang tetap, bukannya kaki tangan kontrak. Pengerusi Felda adalah satu jawatan kontrak. Sekali lagi, Undang-Undang Kecil 11(1) ini semacam tidak dipenuhi. Apakah Tan Sri Issa dilantik melalui kuasa budi bicara lembaga KPF sesuai dengan Seksyen 44 Akta Koperasi 1993? Akta ini memberi kuasa membuat keputusan dalam soal pentadbiran, pengurusan, aktiviti koperasi asal saja tidak menceroboh perkara yang diputuskan dalam mesyuarat agung. Ya.
Memang dalam Undang-Undang Kecil 15, KPF juga memberi kuasa pada lembaga dalam soal penerimaan anggota KPF. Namun, Undang-Undang Kecil 15 mestilah dibaca sekali dengan Undang-Undang Kecil 37 KPF, iaitu mereka yang tidak layak dilantik sebagai anggota lembaga KPF ialah mereka yang belum genap tempoh 2 tahun menjadi anggota KPF. Di sini, pengerusi Felda baru sahaja menjadi ahli KPF pada 22 hari bulan 6 2011. Saya juga mengesahkan juga menyebut di sini bahawa syarat 2 tahun itu seperti yang terkandung dalam Akta Koperasi 93 dan Undang-Undang Kecil KPF tidak dipenuhi oleh pengerusi Felda ketika dia hadir mempengerusikan mesyuarat lembaga Felda untuk melantik diri sendiri sebagai pengerusi KPF. Apakah Seksyen 87 Akta Koperasi dari hal kuasa menteri mengecualikan koperasi daripada mana-mana peruntukan dalam Akta Koperasi 93 juga boleh dijadikan hujah? Saya teliti bahawa walaupun Seksyen 87 Akta Koperasi 93 memberikan kuasa kepada menteri, tetapi ianya mestilah diwartakan. Kuasa menteri itu juga tidak ada dalam memberikan pengecualian mana-mana koperasi dari tertakluk pada peruntukan dalam Undang-Undang Kecil Koperasi. Datuk Yang di-Pertua, ketika kita bercakap mengenai rancangan untuk menyenaraikan Felda di bursa saham dengan rancangan ataupun tujuan untuk meningkatkan lagi nilai asetnya dan faedah kepada peneroka seluruhnya, satu perkara yang tidak boleh kita pandang ringan ialah amalan sekarang dalam proses untuk meletakkan siapa yang akan mengepalai kedudukan penting pada KPF ini. Ya. Saya juga membaca dalam kenyataan pengerusi Felda yang menyebut bahawa akan ada konflik kepentingan kerana praktis sekarang ialah pengurus besar KPF dia automatik menjadi pengerusi KPF. Jadi akan wujud kepentingan di situ. Saya percaya bahawa di luar sana masih ramai lagi bekas-bekas pegawai tinggi kerajaan ya, yang mempunyai kepakaran luas dalam soal memimpin institusi penting seperti ini, dan dia tak boleh berlegar kepada watak yang sama. Pengurusi Felda dia, pengurusi KPF dia, pengurusi yayasan pun dia. Tak boleh berlegar kepada orang yang sama. Itu isu saya ya. Seperti mana yang ditegaskan ya, kalau saya teringat ketika menyebut tak boleh berlegar pada orang yang sama dalam surah Al-Hajj ayat 7, kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum, dan jangan harta-harta itu berlegar di kalangan orang-orang kaya sesama kamu. Datuk Yang Pertua, perkara terakhir yang saya nak sentuh ialah ya, sila. Terima kasih Datuk Yang Pertua tentang Felda Global Ventures yang nak disenaraikan ini. Beberapa tahun yang lalu tabung haji mempunyai cadangan yang seperti ini, iaitu daripada sebuah syarikat atas nama tabung haji yang menguasai ladang-ladang juga yang dipunyai oleh penyimpan-penyimpan tabung haji telah juga disenaraikan, dan di kalangan ahli-ahli parlimen, BBC dan juga pembangkang ramai yang menentangnya. Malah ditangguhkan keputusan itu, tapi dibuat semula. Hari itu dijanjikan bahawa ini akan memanfaatkan termasuklah penyimpan-penyimpan tabung haji. Hari ini kita tahu penyimpan tabung haji nak pergi ke haji pun tidaklah mudah, senang, ringan belanjanya kerana kononnya dapat keuntungan daripada penyenaraian awam itu. Jadi adakah jaminan bahawa ini akan merupakan durian runtuh kepada peserta Felda dan sebagainya berbanding dengan apa yang telah berlaku kepada kes tabung haji dulu? Adakah kita rasa yakin bahawa ianya akan benar-benar memberi bantuan jaminan kepada peneroka-peneroka ini secara berterusan sebagaimana yang dijanjikan? Sekali boleh? Sekali. Terima kasih. Saya nak minta ulasan sekiranya boleh dipanjangkan sedikit sebab berkenaan dengan cadangan untuk penyenaraian Felda Global Ventures ini. Kita tahu tahun lepas
ada isu yang masih lagi tertangguh yang tidak diberi ulasan dengan tepat. Bagaimana EPF, dana EPF juga dilibatkan sama dalam beberapa exercise ataupun usaha yang nak dilakukan di bawah Felda ini. Apakah Macang melihat bahawa penlibatan EPF di dalam Felda ini dan sekarang ni usaha untuk mencadang penyenaraian Felda Global Ventures di pasaran saham akan melibatkan satu exercise dalam ruang lingkup lebih besar, dan kedudukan ini kepada saya secara peribadi ni saya menganggap mungkin boleh mendatangkan akibat ataupun risiko yang agak tinggi yang di luar kawalan pasaran biasa berkenaan dengan kedudukan EPF ini atau itu dana yang disuntik di dalam Felda. Apa pandangan ataupun ulasan Macang? Datuk Yang Dipertua, terima kasih rakan saya dari Tumpat dan juga Indra Mahkota. Hal ini dibangkitkan oleh Tumpat mengembalikan semula ingatan kita mengenai langkah penyenaraian semula di syarikat tabung haji. Dan sememangnya perkara itu ada asas apabila kita memberikan teguran dan kritikan pada waktu itu. Begitu juga dalam idea penyenaraian sekarang, kerana perkara yang paling asas sekali iaitu mewujudkan sistem pengurusan yang berhemah, amalan tata kelola, good governance dan elemen check and balance itu sendiri masih lagi boleh kita pertikaikan. Sebab itulah dalam mengulas berkenaan dengan pelantikan orang yang sama untuk duduk di beberapa institusi penting Felda, saya mengupas dari sudut Akta Koperasi 93, Undang-Undang Kecil KPF. Itu belum lagi soal hadir dalam mesyuarat dan melantik diri sendiri. Itu belum lagi soal itu. Ya. Jadi kalau ini tak dapat dipenuhi lah. Ya. Soal Felda ni memang kita pun mengikuti dengan dekat. Pernah satu ketika Felda memang diarah untuk membeli tanah di Papua, di Indonesia pada harga $250 per hektar. Iaitu nilainya. Tapi diminta beli sehingga harga $1,000 satu hektar. Tapi kemudiannya ada bantahan daripada pengurusan dalaman, maka tak jadi. Saim Dabi pula sekarang diarah untuk membeli. Belum jadi lagi, tapi arahan itu sekarang sedang diteliti. Sudah ada pun rombongan naik helikopter tengok kawasan tanah itu yang dimiliki oleh seorang teman yang dekat dengan pimpinan negara, yang juga mendapat transfership seawal pimpinan negara ini memegang jawatan tertinggi. Ya, kita akan ikuti isu ini dengan dekat, Datuk Dipertua. Saya kemudiannya tadi memilih untuk beralih kepada tajuk terakhir saya. Boleh penjelasan sikit? Sekejap. Saya akan bagi pada hujungnya, sebab sahabat saya Ledang adalah ahli lembaga pengarah Felda. Ya, saya faham. Ya. Datuk Dipertua, saya bertanya soalan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan khidmat juru perunding FBC Media. Perdana Menteri menjawab dalam soalan bertulis kepada saya bahawa FBC Media ni kerajaan guna pakai khidmatnya sejak tahun 2007 dan berakhir 2010 dengan kerajaan telah membayar 19.6 juta euro ya, kepada FBC Media ini. Dan skop tugasnya ialah sebagai perunding, bagi nasihat pada kerajaan dan mengurus kempen komunikasi. Tujuannya apa? Nak meningkatkan profil negara. Begitu jawapan Perdana Menteri. Yang kedua, nak tangani persepsi negatif negara di pesada antarabangsa. Yang ketiga, nak mengukuhkan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang berjaya. Ya. Dan fokus pasaran strategik menggunakan khidmat ini ialah di China, India, ASEAN, United States, negara-negara teluk, Eropah dan United Kingdom. Apa hasil diharap? Pelabur akan masuk, pelancong akan masuk. Baik, itu dia punya justifikasi dalam jawapan Perdana Menteri. Itu adalah isu yang ought to be. Yang isnessnya apa? Yang pertama, peranan ini bercanggah kerana FBC Media adalah sebagai firma komunikasi strategik. Pada masa yang sama dia juga penerbit rancangan TV. Dan dia menerima bayaran daripada kerajaan Malaysia, kemudian dia hantar program terbitannya kepada CNBC, CNN dan BBC. Dan ini bercanggah
dengan etika kewartawanan dan media. Sebab itulah BBC Media hari ini menyiasat, siasatan dilakukan oleh badan regulator media di Britain, iaitu Ofcom, UK Communication Regulator. Dan semua program FBC dari HAL Malaysia yang dichannelkan, disalur pada BBC ini digantung. Begitu juga CNBC dan CNN menghentikan semua program mengenai Malaysia yang dihasilkan oleh FBC. FBC ini juga mempunyai connection rangkaian blogersnya dan online campaignnya. Bila saya ikuti link FBC ini yang menerima 19.6 juta euro khidmat perunding daripada kerajaan kita, yang tujuannya adalah mengukuhkan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam, terang-terang. Pertama, memuji tindakan Israel menghentikan misi Gaza kapal McNamara yang menyaksikan beberapa orang menjadi korban. Ini misi seperti ini yang dihentikan secara kekerasan oleh pihak berkuasa Israel. Ini yang FBC Media puji. Dia dapat duit kita. Dia puji Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baca online campaign dia, Nabi Muhammad SAW itu pun diserang dengan begitu hina, jijik sekali. Ya. Saya tak mau ulangi di sini kalimah-kalimah penghinaan itu. Kita bayar duit pembayar cukai kepada FBC Media, tujuannya nak mengukuhkan imej Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Tiba-tiba kita terlepas kawalan. FBC Media ini pula menaja kempen-kempen online dan bloggers memuji Israel dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh sikit. Pada Sikit macam boleh? Sikit. Ya, sila. Macam saya mendengar dengan tekun apa yang dikatakan oleh Macang tadi. Kerana saya melihat kali ini bajet oleh Pekan Perdana Menteri kepada Kementerian Luar Negeri antara paling kecil dan mungkin paling kecil. Dan saya mengandaikan cabaran untuk mempromosikan negara di atas gerak kerja dasar luar itu amat mencabar. Tapi di sini kita lihat apa yang dikatakan oleh Macang tadi, seolah-olah bukan sahaja duit itu tidak ke orang yang bertanggungjawab merencanakan dasar luar, Kementerian Luar, tetapi malah kepada perunding-perunding ini. Dan yang lebih penting sekali ialah dia telah membawa satu dasar yang bertentangan, dasar luar yang bertentangan dengan dasar yang di negara ini dibangunkan. Contohnya dasar diplomasi dengan Israel. Kita memilih, kononnya kita tidak meneruskan hubungan diplomasi, tetapi melalui cara lain kita seolah-olah meneruskan. Dan lebih penting lagi, saya melihat baru-baru ini, Ya, Mat. ya, Macam dah nak habis. ya mungkin Macam boleh ulas sikit, beri penjelasan seperti yang saya lihat tadi, terutama dari aspek dasar luar, seolah ada subkontraktor pula di situ. Mohon penjelasan. Terima kasih Tuan Ketua. InsyaAllah saya akur 2 minit berbaki. Terima kasih sahabat saya balik pulau. Saya cuma nak buat pembetulan sedikit dalam istilah saya tadi. Bukan kapal McNamara, ya, tapi Mavi Marmara, ya. Saya ingat untuk handset nanti diperbetulkan begitu. Ya, itu yang saya sebut tadi, ya, sahabat saya balik pulau, ya. Kita gunakan dana rakyat, kita luluskan dalam parlimen jumlah puluhan juta, melantik juru perunding kerana mempunyai lebih kearifan, faham persekitaran antarabangsa, ramai individu berpengaruh. Tetapi dalam melaksanakan tanggungjawab, kita semacam terlepas kawalan terhadap apa yang mereka buat dan hasilnya bercanggah dengan beberapa kepentingan dan dasar negara. Saya fikir kerajaan harus mengambil tanggungjawab, memberikan penjelasan terhadap kedudukan perkara ini. Walaupun kontraknya telah ditamatkan, tapi itu tidak menghilangkan accountability di pihak kerajaan, ya. Dan Datuk Dipertua, akhirnya saya baru menerima saja maklumat yang saya tengah berbahas ni sampai maklumat, ya. Laporan yang saya nak share dalam perbahasan saya ini ialah laporan audit negara terbaru mengenai negeri Kelantan, ya. Yang pertama disebut akaun hasil disatukan meningkat 52%.
baki wang tunai akhir tahun meningkat 51%. Anggaran hasil meningkat 2%. Defisit sebenar 3.46 juta walaupun yang mulanya diunjurkan 20 juta. Ada 4 agensi dikategorikan oleh Ketua Audit sebagai sangat baik, iaitu Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, Majlis Agama Islam Kelantan, Majlis Daerah Gua Musang dan Perbadanan Stadium. Ada 12 agensi lain dikategorikan baik dan tidak ada agensi yang dikategorikan sebagai tidak baik. Alhamdulillah, ini bukti pengurusan selama 20 tahun itu berdasarkan kepada statistik yang diperakui oleh Ketua Audit, ya, bukan sentimen politik melulu dan sebagainya. Alhamdulillah, Kelantan berada di tangan yang selamat apabila amanah pemerintahan itu dianggap sebagai suatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan bertanggungjawab pada akhir nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ahmad.